Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat kembali. Okey, dalam video kali ini saya nak buat first impression dekat barang yang saya baru beli, iaitu Galaxy Watch 4 dan juga Galaxy Buds 2. Okey, untuk disclaimer, dua barang ni saya tak disponsor oleh Samsung. Saya beli dengan duit sendiri. Dalam video kali ini saya nak kongsi dengan korang apa yang ada dekat dalam box Galaxy Watch 4 dan juga Galaxy Buds 2. Jadi kalau korang nak tahu, tonton video ni sampai habis. Okey, sebab pertama saya beli smartwatch ni adalah sebelum ni kalau saya jogging ataupun running, saya menggunakan Mi Band 4. Okey, cuma kekurangan Mi Band 4 ni dia tak boleh monitor heart rate secara real time masa kita berlari tu, dan juga kawalan muzik dia agak susah lah bila kita nak kawal dekat Mi Band tu sendiri masa kita berlari. Mi Band 4 ni juga dia tak ada GPS, dia tak macam Mi Band 5 ataupun Mi Band 6 yang baru. Jadi saya cari alternatif ataupun gadget yang lebih upgrade daripada Mi Band 4 ni lah, dan terbelilah saya Galaxy Watch 4 dan juga Galaxy Buds 2. Okey, jadi kita mulakan dengan Galaxy Watch 4. Kita tengok apa ada dekat dalam kotak dia. Okey, ini adalah bentuk kotak dia. Saya dah buka. Okey, bila kita buka, korang akan nampak dia punya jam. Ni saya ambil yang warna hijau. Dia ada juga warna hitam dan juga warna putih. Okey. Cuma perbezaan dia semua dekat dia punya stripe ni. Stripe dia akan ikutlah warna hitam ke warna putih, dan juga dia punya frame dekat tepi ni dia akan ikut juga. Kalau hitam dia warna hitam, kalau putih dia akan warna silver dekat tepi ni. Yang ni adalah Watch 4, dan ada juga Watch 4 Classic yang tu mechanical rotating bezel yang kita boleh feel secara fizikal lah. Yang ni dia mostly jenis yang touch capacitive punya, dan dia punya size adalah 44mm. Okey, dekat dalam kotak ni dia ada satu box. Okey, dalam box ni dia ada user manual, warranty card, dan dekat bawah ni dia ada dia punya magnetic charger lah. So ini adalah jenis magnetic charger yang digunakan untuk jam tu. Okey, belakang dia ni magnet, korang boleh attach kat besi apa kan. Dan dekat dalam kotak ni sendiri cuma ada jam ni je lah. Okey, saya dah set up semua siap-siap, yang lain semua tak ada apa. Okey, untuk jam ni juga saya ada beli satu macam bumper case lah untuk body dia, untuk frame dia, untuk kita lindung dia punya frame body tu supaya tak bercalar. Okey, jadi kita mulakan dengan dia punya form factor untuk jam ni. Okey, dia punya strap dia adalah jenis silikon, ada juga jenis leather kalau korang nak pakai. Tapi untuk yang size ni adalah 20mm. Tapi pada saya jenis strap yang macam ni, kalau yang macam ni, bila kita pasang dekat tangan, bila kita pakai kat tangan tu, bila kita pakai kat tangan dia macam tak fully flush dengan kita punya bentuk tangan tu. Jadi kalau nak lebih better sikit, korang boleh pakai strap yang jenis straight je, dia bukan yang ada macam protruding edges follow bentuk jam ni lah. Okay, kat bawah ni dia ada dia punya sensor semua, dan dia ada juga dia punya mic dekat atas ni. Dan dia size 1.4 inci, 450 dan 450 pixel Super AMOLED, dan jenis dia punya gelas ni adalah Corning Gorilla Glass DX Plus. Dan bila kita tengok tu memang nampaklah dia punya display dia memang cantik, memang jelas. Kalau boleh nampak sini, sebab ni saya punya first time smartwatch, jadi bila tengok tu macam wah, nampak puas lah. Sebab Samsung memang terkenal dengan dia punya screen AMOLED yang cantik dan vibrant. Memang tak boleh di-compare lah dengan brand-brand yang lain. Lepas tu kita boleh nampak kat sini dia punya home button. Atas ni adalah home button yang ada macam lining warna merah ni, dan juga bawah ni adalah back button. Yang menariknya, back button kalau kita press lama-lama, kita press and hold, dia akan aktifkan Samsung Pay. Okay? Kalau macam korang pengguna Samsung ataupun yang pernah guna Samsung Pay, tahulah macam mana kelebihan menggunakan Samsung Pay ni. Dia memang memudahkan kita, tak perlu kita nak keluarkan kad kita untuk bayar PayWave. Kita just boleh imitate kita punya kad masuk ke dalam phone, and then just touch dekat mesin PayWave tu. Dia sama je fungsi macam kad, tapi kita tak perlu keluarkan kad secara fizikal. Kita hanya menggunakan phone sahaja, as long as korang punya phone tu ada bateri. Jadi kalau korang swipe daripada atas, korang akan nampak dia punya setting. Banyak setting dia dekat sini, NFC lah apa. Okay, kalau kita swipe dari bawah, korang boleh nampak dia punya apps, macam boleh install app Spotify, Strava,
maps, korang boleh kawal korang punya kamera nak jadikan korang boleh kawal secara remote korang punya kamera yang dekat phone through korang punya jam ni pun boleh, tak ada masalah untuk tengok viewfinder dekat dalam ni. Dia boleh terima call, ada kompas, banyaklah lagi korang boleh tengok kat dalam ni. Pasal terima call tu dia ada mikrofon dekat sini untuk ambil kita punya input suara, dan juga dia ada speaker kat sini. And then dia ada juga tiles ni dia macam widget. Widget bila kita swipe kiri nampak dia ada widget Strava. Korang pun boleh banyaklah set. Dia boleh tracking, dia ada apa, kita nak tengok cuaca semasa ke, kita nak tengok cuaca semasa ke. And then kita ada ini adalah measure ke, ataupun kita nak ukur blood oxygen level dalam badan kita, macam yang kita pakai oximeter. Kat function tu pun ada dekat jam ni. Dia hanya pakai, kita letak kat wrist tu, kita boleh tengok kita punya SpO2 level. Kita ada heart rate juga. Dia boleh track kita punya cara tidur macam mana. Dan dia boleh detect kita punya stress, kalau korang punya kerja tu stress kan. And then ada, yang ni adalah antara fungsi ataupun satu teknologi yang paling majulah untuk dalam dunia smartwatch ni, iaitu body composition. Dia boleh tahu korang punya ketupantan muscle korang berapa peratus, korang punya lemak berapa peratus, semua ada dalam ni. Lepas tu dia ada juga kita boleh monitor kita run head untuk pengguna wanita, tak ada masalah. Ni dia ada, nampak ni ada step counter. Lepas tu korang boleh add lagi, banyak lagi. Dia boleh letak alarm ke, reminder, kalender, contact pun boleh letak dalam ni. Banyak lagi lah boleh buat dengan jam ni. Okay, antara reason yang saya beli adalah bila saya nak lari tu, nak melakukan FT running, saya perlukan jam yang boleh simpan lagu kat dalam jam tu, dan dia boleh connect dengan kita punya earbuds TWS. Jadi saya tak perlu bawa telefon, hanya bawa jam dengan earbuds je, dan kita boleh teruskan kita punya aktiviti larian. Selain tu, saya juga utamakan satu ekosistem yang smooth di antara gadget lah. Contoh macam synchronization antara jam, earbuds dan telefon. Jadi kalau macam untuk dalam kes jam ni daripada Samsung, jadi dia punya ekosistem tu, dia punya software development di antara software jam dan juga earbuds dan juga telefon, memang pada saya amat smooth lah. Macam dia dah macam Apple, bila kita buka je, contoh kita buka earbuds, so kita nak connect dengan phone, dia akan terus automatically connect dengan korang punya phone. Okay, sekarang kita nak cakap pasal Galaxy Buds 2 pula. So yang ni saya pilih warna hitam, dia ada juga warna putih, lavender dan juga olive. Perbezaan colour tu hanya nampak dekat bahagian dalam dengan bahagian earbuds tu sendirilah. Kalau casing luar dia semua standard, semua warna gloss white contoh. So, kita tengok kotak dia, dekat dalam ni pun sama, ada instruction manual dan juga warranty card. And then okay, kita boleh nampak casing earbuds tu ni memang kecil. Okay, kat belakang ni connection type C, kat depan ni ada LED indicator. Jadi kat dalam ni ada satu kotak ni, dia akan ada wire charging untuk earbuds tu dan juga ear tips. Yang default punya ear tips tu dia pakai size medium, kat dalam ni dia ada size small dan juga size yang besar lah. Jadi kita tengok macam mana keadaan dalam dia. Okay, macam inilah keadaan dalam dia. Kita boleh nampak dia punya bentuk earbuds tu macam telur sikit. And then kat bahagian permukaan luar ni, dia macam kilat sikit. Dia ada dua mikrofon. Better lagi dalam bila kita buat panggilan ke apa, so dia capture kita punya suara, dan orang yang panggilan kita tu boleh dengar suara kita dengan lebih jelas. Saya akan try pakai, so korang boleh tengok. So korang boleh tengok lah dia punya cara pemakaian dia. Nampak lah dia macam, kalau dari sini tak adalah nampak terkeluar sangat, tapi dia punya form factor tu saya boleh cakap agak sedap jugalah. Dia tak terlampau besar, tak terlampau kecil, dia just nice. And then bila kita snap masuk dalam kita punya ear ni, memang perfectly fit, tak ada masalah. Okay. And then kelebihan earbuds ni, dia ada ambient sound dan juga ANC. ANC tu adalah active noise cancellation. Itu bila kita pakai earbuds ni, dia akan cancel out semua bunyi-bunyi yang datang daripada luar, supaya bila kita dengar muzik tu, kita boleh dengar muzik yang dengan lebih jelas dan lebih terasa dia punya irama
Bila cakap pasal bass dia tak adalah terlampau kuat. Pada saya memadai lah. Dia above average sikit je. And then ada lagi satu fungsi yang saya suka, iaitu ambient noise. Ambient noise ni, bila kita aktifkan fungsi ni dekat dalam apps Galaxy Wearable, dia akan allow bunyi daripada luar tu masuk masa kita pakai earphone ni dan kita dengar lagu, supaya kita boleh aware dengan bunyi-bunyi luar lah. Cumanya bila mode tu aktif, dia punya bunyi luar yang masuk tu dia macam di enhance ataupun dipertingkatkan dia punya bunyi, dan kualiti bunyi tu korang boleh dengar macam bunyi tu di elektronik kan. Dia macam electronized punya sound. The first time mode tu turn on, korang akan rasa pelik dan terkejut sikit lah. Okay, saya rasa itu saja untuk first impression dan sedikit explanation pasal gadget-gadget yang saya baru beli ni. Untuk video akan datang, saya akan buat review yang penuh lah pasal Galaxy Watch 4 dan juga Galaxy Buds 2. Cuma saya akan asingkan review video tu antara kedua-duanya. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Kalau korang ada apa-apa soalan ke korang nak tanya, dan kalau korang nak saya cuba apa-apa features yang ada dekat Galaxy Watch 4 dan juga Galaxy Buds 2 ni, korang boleh tinggalkan korang punya komen semua dekat ruangan komen di bawah. Jadi macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan adios.